Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah tiba pada siri yang ke-7 daripada pembacaan kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Kitab-kitab yang mana telah dikumpulkan padanya hadis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Kita telah tiba pada bab yang ke-21 menceritakan tentang hadis, tentang riwayat-riwayat berkenaan tentang al-madmadah dan juga al-istinsyaq. Maka dibawakan hadis tentang al-madmadah dan al-istinsyaq. Maka kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang madmadah. Apakah madmadah? Kita boleh tengok sahara. Apakah sahara? Al-madmadah idaratul ma'i fil fammi thumma majjah. Memasukkan air ke dalam mulut dan pada waktu itu mengeluarkan semula. Dipanggil madmadah ataupun kita panggil berkumur-kumur. Apa pula al-istinsyaq? Al-istinsyaq bermaksud idkhalul ma'i fil anf. Memasukkan air ke dalam hidung dipanggil istinsyaq. Kemudian apakah pula maksud intisar, fantasir? Maka pada baris yang sama sahara, apakah maksud istansara? Ai pada waktu itu istakhraja ma fil anf. Memasukkan air ke dalam hidung dipanggil istinsyaq. Mengeluarkan air daripada hidung dipanggil istinsar dengan sa. Maka ini daripada sudut bahasa Arab. Maka pada kali ini Imam Tirmizi membawakan beberapa hadis berkenaan tentang bagaimana cara Nabi berkumur, dan sebenarnya berkumur-kumur adalah termasuk daripada sunnah wuduk. Berkumur-kumur termasuk daripada sunnah wuduk. Ahlan-ahlan daripada Thailand, Husni, terima kasih. Kemudian ahlan-ahlan sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan FB, kita sedang membaca hadis yang ke-30 daripada Jami' Tirmizi. Kalau ikut cetakan saya, mungkin ada cetakan yang berbeza, cumanya bab berkenaan tentang al-madmadah dan juga istinsyaq. Saya sekadar baca, tidak ada syarahan yang banyak. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana, lalu Qutaibah, ada berapa orang guru guru yang mana Imam Tirmizi berkali-kali ulang riwayat mereka? Ada 9. Qutaibah bin Sa'id adalah yang nombor 1, yang mana pada waktu itu kebanyakan riwayat diambil daripada riwayat Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id dalam riwayat Jami' ini ada 606 riwayat. Qutaibah bin Sa'id nombor 1, Muhammad bin Bashar ataupun Bundar guru yang kedua, Mahmud bin Ghailan adalah guru yang ketiga. Campuran daripada 9 guru ini melebihi setengah daripada kitab Tirmizi adalah riwayat-riwayat guru yang ke-9 ini. 9 guru ini.
Wabi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Salamah bin Qais. Salamah bin Qais adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Kufah pada kemudian harinya, tetapi beliau adalah sahabat Nabi. Maka mungkin kali pertama kita dengar. Tetapi Salamah bin Qais adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, Salamah bin Qais al-Ashja'i sakan al-Kufah. Beliau menetap di Kufah selepas kewafatan Nabi. Maka Salamah bin Qais meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta fantasir wa idza istajmarta fa'autir." Hadis ni pendek. Sepatutnya pelajar-pelajar dah kena hafal. Iza tawadda'ta, sabda Nabi, apabila kamu berwuduk. Iza, apabila tawadda'ta, kamu berwuduk. Fantasir, maka keluarkanlah air daripada hidung. Bila nak keluarkan air daripada hidung? Kena masuk dulu. Maka maksud keluarkan adalah bererti memasukkan air. Masukkan air ke dalam hidung, jangan sedut pula. Masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan. Maka daripada hadis ini memberi penjelasan bahawa ketika mana memasukkan air ke dalam hidung, sunnah untuk air tersebut dikeluar semula. Ada orang dia masuk air dalam hidung, pada waktu tu dia terus biar ke dalam. Walaupun tidaklah salah. Tetapi sunnah pada waktu itu ketika mana berwuduk, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan semula. Wa idza istajmarta, dan apabila kamu beristinja dengan batu. Istajmarta, air apa maksud dia? Ista'maltal hijarah lil istinja. Maksudnya beristinja dengan batu. Maka apabila beristinja dengan batu, sabda Nabi, fa'autir, maka gunakanlah bilangan yang ganjil bila istinja dengan batu. Dalam mazhab Syafi'i, syarat beristinja dengan batu mestilah 3 batu sekurang-kurangnya. Dan kalaulah tak bersih lagi, maka barulah boleh tambah berdasarkan bilangan yang sesuai, namun digalakkan bilangan yang ganjil. 3 paling kurang. Kalau tak bersih lagi, 5. Kalau tak bersih lagi, 7 dan sebagainya. Maka ini adalah riwayat yang ke-30. Okey, sebentar. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga hadis yang lebih kurang sama daripada Uthman bin Affan, daripada Laqid bin Sabirah, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Miqdam bin Ma'di Karib, daripada Wa'il bin Hujr, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ada banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang pada waktu itu menceritakan tentang memasukkan air ke dalam hidung. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadithu Salamah bin Qaisin hadithun hasanun sahih. Hadis Salamah bin Qais adalah hadis yang pada waktu itu sahih dan ianya adalah sanad yang baik. Maka Imam Tirmizi mula menceritakan pandangan para ulama fiqh berkenaan tentang berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Waqtalafa ahlul ilmi, para ilmuwan, para ulama berbeza pendapat fi man tarakal madmada wal istinsya. Kalaulah seseorang itu sewaktu wuduk dia tidak berkumur-kumur dan tidak masukkan air dalam hidung, adakah wuduk dia sah? Adakah wuduk dia sah? Maka berbeza pendapat. Maka sebab itu kita tengok dulu kepada Arafah yang hujung sekali. Apakah maksud aqwalul a'immah? Nampak tak? Aqwalul a'immati fil madmadah wal istinsya. Jumpa tak? Okey. Wa ammal madmadah wal istinsyaq faqala Syafi'iyah bil wasal. Maka dalam mazhab Syafi'i nanti Imam Tirmizi pun terangkan, ianya pada waktu itu satu tangan dibuat kedua-duanya. Ambil air satu tangan, berkumur-kumur separuh, masukkan air kepada hidung separuh. Itu dipanggil al-wasal. Wa daliluna sayati, dalilnya akan disebutkan nanti. Okey, kemudian Imam Abu Hanifah punya pandangan fasal, maksudnya ambil air kumur-kumur, ambil air lagi masuk dalam hidung. Maka itu adalah pandangan Imam Abu Hanifah.
Dalam mazhab Syafi'i afdal. Kalaulah mazhab Syafi'i nak buat mulut patu hidung pun boleh, tapi afdalnya adalah wasal. Maksudnya sekali ambil air sedikit, separuh mulut dan separuh lagi kepada hidung. Nanti kita akan baca. Maka kalaulah seseorang itu dia tinggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, adakah wuduk dia boleh batal ataupun wuduknya tak diterima? Maka ada pandangan begitu. Faqala ta'ifatun minhum, kata Imam Tirmizi, ada sebahagian para ulama berpendapat, idza tarakahuma, apabila seseorang itu meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu dia solat, aada, dia perlu ulang balik solat dia, tak sah solat dia. Di sisi mereka, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah wajib. Sebab pada waktu itu Nabi gunakan perintah fantasir, ianya adalah wal amru lil wujub, pandangan mereka. Wa ra'au zalika fil wudu'i wal janabati sawa. Mereka yang mengatakan pada waktu itu wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, bagi pandangan mereka ianya adalah wajib sewaktu wuduk dan juga sewaktu mandi wajib. Dua-dua kena buat. Dan ada tak ulama yang punya pandangan begini, berkumur-kumur dan dan memasukkan air dalam hidung wajib untuk mandi wajib dan juga untuk wuduk? Kata Imam Tirmizi, wabihi yaqulu, dan inilah pegangan Ibnu Abi Layla, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, daripada berkumur-kumur yang paling perlu diambil berat adalah al-istinsyaq. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-istinsyaq ketika mana nak masukkan air dalam hidung, au kadu, lebih perlu diberikan perhatian minal madmadah, daripada berkumur-kumur. Kata Imam Tirmizi, Imam Ahmad punya pandangan wajib, tapi perlu diberi perhatian ketika mana memasukkan air dalam hidung. Kenapa? Kenapa mesti pada waktu itu lebih buat betul-betul? Kerana ada hadis. Sabda Nabi SAW, wabaligh fil istinsyaq. Sabda Nabi, lakukanlah mubalaghah ketika mana memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kamu berpuasa. Maka daripada sabdaan Nabi wabaligh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tengok, untuk madmadah Nabi untuk istinsyaq Nabi gunakan perkataan wabaligh. Maka bila nak masukkan air ke dalam hidung, kena pada waktu itu pastikan air masuk, kerana Nabi suruh begitu, kecualilah kalau dalam keadaan berpuasa. Tapi orang yang mengatakan tak wajib, ada dalilnya, ada jawapan dia. Maka hadis wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima adalah hadis Laqit bin Sabirah. Tutup sedikit ni, tutup sedikit langsir sini. Tutup sedikit. Okey, buka sikit yang ni. Sikit dah cukup. Okey. Maka tulis dekat situ, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima, hadis Laqit bin Sabirah. Dan itu menjadi dalil pegangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kata Imam Tirmizi, muka surat 79, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qala ta'ifatun min ahli ilmi, sementara itu satu kelompok ulama yang lain berkata, yu'idu fil janabah, kalaulah tak masukkan air ke dalam hidung, kena ulang balik mandi wajib. Wala yu'idu fil wudu', tetapi kalau tak buat waktu wuduk tak perlu ulang. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan sebahagian daripada para ulama Kufah. Ini pandangan kedua. Waktu mandi wajib untuk madmadah dan istinsyaq, waktu wuduk tak wajib. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, waqala ta'ifah, berkata satu lagi kelompok, la yu'idu fil wudu', kalaulah tidak berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung tak perlu ulang balik wuduk kerana tak wajib. Wala fil janabah, dan tidak pula ketika mana mandi wajib. Kenapa ianya tak wajib? Kata mereka ini, li'annahuma sunnah, kerana berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung adalah sunnat daripada Nabi SAW. Benda yang sunat perlu buat balik tak kalau tinggal? Fala tajibu, maka tidak wajib untuk ulang balik kepada yang tidak melakukannya sewaktu wuduk dan tidak pula ketika mana mandi wajib.
Dan inilah pandangan Imam Malik dan juga pandangan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Mereka kata pada waktu itu tidak wajib berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ketika mana mandi wajib tak wajib, dan ketika mana wuduk pun pada waktu itu tidak wajib. Okey. Kemudian kita lihat riwayat yang ke-22. Okey, riwayat yang ke-22. Riwayat 22 pula. Bab yang ke-22. Maka tadi berkenaan tentang pandangan yang mengatakan wajib ataupun tak wajib berkumur-kumur dan juga memasukkan air dalam hidung. Riwayat yang ke-22 menerangkan cara memasukkan air ke dalam hidung dan juga pada waktu itu cara berkumur-kumur dengan min kaffin wahid, daripada satu tapak tangan. Maka bab yang ke-22 kata Imam Tirmizi, kalau ada yang inginkan terjemahan boleh ambil daripada Telegram kuliah Ummah Aziz. Di sana dah ada terjemahan kan? Dah masukkan. Okey. Babul madmadah wal istinsyaq min kaffin wahid. Ini dalil untuk mazhab Syafi'i. Bab pada hadis yang menerangkan berkumur-kumur dan juga memasukkan air dalam hidung perlu daripada satu tapak tangan. Maksudnya ambil air tapak tangan, berkumur-kumur sedikit, baki masukkan air ke dalam hidung menggunakan tapak tangan yang sama. Apa dalil dia? Dalilnya riwayat 31, wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala hadatsana Khalid an Amr bin Yahya an abihi. Siapakah nama ayah dia? Yahya bin Imarah. An Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini kena tulis, ini bukan Abdullah bin Zaid yang melihat azan dalam mimpi. Itu pun Abdullah bin Zaid. Tetapi ini bukanlah orang yang sama. Ini adalah Abdullah bin Zaid yang berbeza. Sebentar kita lihat. Adapun sahabat yang lihat azan dalam mimpi tersebut namanya Abdullah bin Zaid juga, tetapi Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbuh, dan kata para ulama dia ada satu je hadis, iaitu hadis di mana dia meriwayatkan yang dia melihat azan, cara untuk azan di dalam mimpi. Maka itu Abdullah bin Zaid juga, tapi ini sahabat Abdullah bin Zaid yang berbeza. Walaupun nama sama, nama ayah sama, tetapi perawi yang berbeza, sahabat yang berbeza. Maka kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam madmadha, berkumur-kumur, wastansyaqa, dan memasukkan air ke dalam hidung, min kaffin wahid, daripada satu tapak tangan. Maka ini dalil bahawa walaupun sebenarnya boleh je daripada dua tapak tangan, ini daripada sudut sunnah, daripada sudut afdal dalam mazhab Syafi'i, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung berdasarkan riwayat ini adalah bagus daripada satu tapak tangan. Berapa kali Nabi buat? Fa fa'ala dzalika thalatha, 3 kali. Sekali Nabi ambil air, mulut, hidung, keluarkan air. Ambil air lagi, kumur-kumur, masuk air dalam hidung, keluarkan. Ambil lagi air, pada waktu itu berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, keluarkan. 3 kali begitu. 3 kali maksudnya setiap kali selesai kumur-kumur, buang. Setiap kali selesai air dalam hidung, buang. Bukan maksudnya kumpul dalam mulut, dalam hidung, baru buang kat ujung. Bukan maksudnya begitu. Baca Arafah. Anwa'u kaifiyatil madmadah wal istinsyaq. Jumpa tak? Jenis-jenis madmadah dan istinsyaq. Qala An-Nawawi. Maka kata Imam Nawawi, untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ada 5 cara. Khamsah aujuh, ada 5 cara. Maka sama ada pada waktu itu dengan satu tapak tangan air, ataupun dengan 2 tapak tangan air, ataupun dengan 3 tapak tangan air, ataupun dengan 6 ataupun dengan 6 atau bisitti ghurafat. Okey, macam mana cara dia? Maka untuk satu tapak tangan air, maka pada waktu itu ada 2 cara. Sama ada berturut-turut ataupun pada waktu itu terpisah.
suratan al-waslu wal fasal. Wa fil ghurfatain al-fasal faqat. Wa fi 3 ghurafat al-waslu faqat. Wa fi 6 ghurafat al-faslu faqat. Wal akhirah mukhtarah indal ahnaf. Wa fi kutubis syawafi ikhtiyaru 3 ghurafat. Maka yang dalam mazhab Syafi'i adalah menggunakan 3 tapak tangan, setiap tapak tangan sekali mulut dan sekali masukkan air ke dalam hidung. Sementara Ahnaf pada waktu itu 6 kali masuk air dalam mulut, semuanya buang. Kali kedua masuk air dalam hidung, buang. Maka itu adalah pandangan Ahnaf. Maka ini adalah perbezaan pemahaman dan juga dalil-dalil yang dibawakan. Maka kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dalam hadis ini ada juga riwayat-riwayat yang lebih kurang sama tentang cara untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Daripada hadis Abdullah bin Abbas, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Zaid yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan dan gharib. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadis tersebut Malik Ibnu Uyainah dan juga para ulama hadis yang lain daripada Amr bin Yahya, namun mereka tidak menyebutkan bahagian akhir ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam madmada wastanshaqa min kaffin wahid. Mereka tak sebutkan bahagian hadis ini walaupun perawinya sama, hadis sebelumnya lebih kurang sama. Wa innama dzakarahu Khalid bin Abdullah, yang hanya menyebutkan bahagian hujung hadis ini adalah perawi yang bernama Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah yang kita nampak tu, Khalid bin Abdullah daripada Amr bin Yahya. Dan Khalid bin Abdullah ni, kata Imam Tirmizi, adalah thiqatun, seorang yang dipercayai, seorang yang kuat ingatan di sisi para ulama hadis. Maka walaupun riwayat dia berbeza daripada riwayat para perawi yang lain, tetap diambil kira pandangan beliau, kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka kata Imam Tirmizi muka surat 77, wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian para ulama berkata, al-madmadatu wal istinsya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung daripada satu tapak tangan, yujzi'u, mencukupi. Wa qala ba'duhum, sebahagian para ulama berkata, yufarrikuhuma, tak boleh, kena pisahkan. Satu tapak tangan hanya untuk mulut, tapak tangan kedua baru untuk hidung. Dan itulah pandangan Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, in jama'ahuma, kalaulah digabungkan fi kaffin wahid, pada satu tapak tangan, fahuwa jaiz, maka itu adalah harus. Wa in farrakahuma, kalaulah dipisahkan, maka itu lebih kami suka. Namun di sini para ulama yang mensyarahkan Tirmizi menyebut ini adalah pandangan Imam Syafi'i yang kedua. Pandangan Imam Syafi'i yang pertama, afdal pada waktu itu daripada satu tapak tangan, masukkan air ke dalam mulut dan hidung sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang takhlilul lihyah. Kalau ada janggut, maka kena lalukan jari jemari pada janggut. Kalau ada janggut. Maka kata Imam Tirmizi, babun bab, pada hadis-hadis berkenaan tentang apa bahasa Melayu dia? Takhlilul lihyah. Menyelat menyelat air. Menyelat. Betul ke menyelat? Betul kot. Maka menyelat air, memasukkan jari jemari ke dalam janggut supaya air sampai pada waktu itu. Cumanya kalaulah tebal, maka pada waktu itu tidak perlu pada waktu itu keseluruhan dia. Kalaulah janggut nipis, maka kena pastikan air sampai ke kulit-kulit yang berada di bawah janggut. Itu perbahasan di dalam fiqh. Okey, apakah maksud takhlil? Lihat qawata, tengok qawata. Maka kata Ibnul Arabi, takhlil bermaksud yudkhilu yadahu, memasukkan tangan, fi khalaliha, di celah-celah janggut. Wahiyal furujul lati baina sya'r, masukkan di celah-celah janggut jari jemari, maka itu dipanggil takhlil, kata Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Menyelat, okey, maksudnya menyelat, betul. Okey. Maka untuk ini Imam Tirmizi bawakan 3 hadis berkenaan tentang menyelat janggut ataupun takhlilul lihyah. Maka jom kita lihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hadis yang ke-32. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Karim ibni Abil Mukharik Abi Umayyah
an Hassan bin Bilal qala ra'aitu Ammar bin Yasir. Kata Hassan bin Bilal, aku telah melihat sahabat Nabi Ammar bin Yasir tawadda'a berwuduk. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir pada waktu itu berwuduk. Maka bila dia nampak pada Ammar bin Yasir berwuduk, fa khallala lihyatah. Ammar bin Yasir selat janggut dia ketika mana wuduk dengan jari jemari dia. Faqilalah, maka pada waktu itu ditanya. Au qala fakultu, ataupun perawi itu berkata, maka aku bertanya, atukhallilu lihyatak, adakah tuan menyelat janggut? Adakah tuan menyelat janggut? Qal, berkata sahabat Nabi Ammar bin Yasir, wa ma yamna'uni, maka mengapa tidak aku buat? Apa yang menghalang aku daripada tak buat? Walaqad ra'aitu, dalam keadaan aku telah melihat Nabi SAW ketika mana berwuduk, yukhallilu lihyatah, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW menyelat janggut baginda. Menyelat janggut baginda. Okey, lihat Arafah. Okey. Maka kalaulah pandangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah janggut itu yajibu isalul ma ilal basharah, kalaulah pada waktu itu janggut nipis. Apa maksud janggut nipis? Walaupun ada janggut masih lagi boleh nampak kulit. Janggut nipis. Kalaulah janggut nipis, maka kena pastikan air sampai kepada kulit-kulit yang ada di janggut. Kalaulah janggut nipis. Namun kalaulah pada waktu itu janggut tersebut panjang tebal, maka pada waktu itu tidak wajib air sampai ke bahagian dalam-dalam kulit yang ada padanya janggut. Cukup sekadar pada waktu itu melakukan takhlil, memasukkan jari pada janggut. Berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apakah hukum takhlil? Nanti kita akan baca. Riwayat yang ke-33, wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu Abi Umar wa hadatsana Sufyan an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Hassan bin Bilal an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah, lebih kurang sama, cuma perawi di awalnya ada berbeza, tapi nama sahabat sama, nama murid Ammar bin Yasir Hassan bin Bilal pun sama. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dalam hadis ini, dalam bab ini berkenaan tentang takhlil, memasukkan tangan ke dalam janggut. Ada juga riwayat-riwayat yang lain, contohnya riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah ada dalam Musnad Ahmad. Riwayat Ummu Salamah ada di dalam Tabrani dan Baihaqi. Riwayat Anas bin Malik ada dalam Abu Daud. Riwayat Ibnu Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa ada dalam Tabrani. Dan riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Ishaq bin Mansur guruku berkata, aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, telah berkata Ibnu Uyainah, lam yasma' Abdul Karim min Hassan bin Bilal hadits at-takhlil. Maka kalau kita perasan tadi riwayat 32, nampak tak riwayat 32? Riwayat 32 pada waktu itu ada perawi yang bernama Abdul Karim. Nampak? Okey. Maka kata Ibnu Uyainah, Abdul Karim perawi tersebut dia tak pernah dengar pun riwayat daripada Hassan bin Bilal. Daripada Hassan bin Bilal hadis tentang takhlil. Maka sebab itu Imam Tirmizi bawakan sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Selalunya Imam Tirmizi bawa satu je. Kali ini Imam Tirmizi membawa beberapa riwayat yang lain untuk menyokong riwayat tersebut. Riwayat 34. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Israil an Amir bin Syakik an Abi Wa'il an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Uthman bin Affan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yukhallilu lihyatah, Nabi pernah ketika mana berwuduk melakukan takhlil, menyelat janggut baginda. Kata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Wa qala Muhammad bin Ismail, berkata Imam Bukhari, yang paling sahih di dalam bab berkenaan tentang menyelat janggut ketika mana berwuduk adalah hadis Amir bin Syakik yang kita baru baca tadi, hadis 34. Nampak tak? Ada perawi nama Amir bin Syakik. Maka kata Imam Tirmizi, hadis 34 inilah yang paling kuat, yang paling sahih. Kata Imam Bukhari. Imam Bukhari kata hadis 34 inilah yang paling kuat. Wa qala,
Bihadza aktsaru ahli ilmi, kata Imam Tirmizi, kebanyakan para ulama memegang pandangan perlunya untuk menyelat janggut ketika mana berwuduk. Min ashabin Nabi, daripada kalangan para sahabat Nabi, wa man ba'dahum, dan para ulama selepas daripada para sahabat Nabi. Maka apa pandangan mereka? Ra'au, mereka berpandangan takhlilal lihyah, perlunya untuk menyelat janggut. Kalau ada janggut, kalau tak ada, macam akak-akak tak ada janggut dan sebagainya, maka tak perlulah pada waktu itu nak sibuk menyelat dekat bawah dagu dan sebagainya. Dan inilah juga pandangan Syafi'i. Pandangan Syafi'i perlu untuk menyelat janggut kalau ada. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, insaha anit takhlil, kalaulah ada seseorang itu dia lupa untuk melakukan takhlil, maka wuduknya tetap sah. Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal, ianya adalah sunnat. Berkata Ishaq bin Rahway, kalaulah seseorang itu meninggalkan takhlil secara lupa ataupun pada waktu itu muta'awil, maka wuduknya sah. Kalaulah dia tinggalkan secara sengaja, maka perlu ulang balik wuduk. Maka daripada pandangan Ishaq bin Rahway, kita nampak Ishaq bin Rahway berpandangan menyelat janggut, takhlilul lihyah, ketika mana wuduk adalah wajib dan pada waktu itu mesti dilakukan. Maka ini adalah riwayat yang ke-34. Okey. Sebentar. Maka berkenaan tentang janggut. Maka tadi kita nampak pandangan Ishaq bin Rahway wajib. Kalau tinggalkan dengan sengaja kena ulang balik. Maka ini adalah isu tentang wuduk. Dalam mazhab Syafi'i ada beza antara wuduk dan mandi wajib. Kalaulah ketika mana wuduk, maka pada waktu itu ada sedikit kelonggaran. Kalaulah seseorang itu tidak melakukan, kalaulah dia tidak selat janggut je ketika mana wuduk, maka pada waktu itu ianya tak perlu ulang balik wuduk. Tetapi ketika mana mandi wajib, maka pada waktu itu perlu untuk menyampaikan air pada setiap anggota tubuh badan, termasuk perlu untuk menyelat janggut, wajib untuk menyelat janggut. Maka itu di dalam mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Sebab itu waqala Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, inna takhlilal lihyah, menyelat janggut adalah wajib ketika mana mandi wajib, sebab hadas besar. Akan tetapi ketika mana wuduk pada waktu itu tidak wajib. Dan ada yang pada waktu itu mengambil dalil kenapa ketika mana mandi wajib hadas besar kena selat, berdasarkan sabdaan Nabi dan juga hadis yang lain, tahta kulli sya'rah janabah. Tahta kulli sya'rah janabah. Ada hadis yang menyebut bahawa pada setiap helai rambut di situ pun ada janabah. Maka sebab itu ketika mana mandi wajib, setiap anggota, setiap helai rambut perlu untuk air sampai kepadanya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-24 berkenaan tentang menyapu air pada kepala. Nak mula daripada mana? Nak mula daripada depan ke belakang ataupun daripada belakang. Kedua-dua riwayat ada. Sebab itu kalau kita lihat bab yang ke-25, Imam Tirmizi membawakan hadis bahawa mula menyapu air daripada belakang, namun akan diberikan jawapan untuk hadis tersebut. Maka ketika mana mashur ras, nak menyapu air pada kepala, mula daripada depan ke arah belakang. Sebab itu kata Imam Tirmizi, bab pada hadis-hadis dan riwayat majaa yang telah dibawakan ataupun yang telah datang berkenaan fi mashir ras, berkenaan menyapu air kepada kepala. Maka bagaimana nak menyapu air pada kepala? Imam Tirmizi meletakkan tajuk annahu yabda'u, dimulakan bi muqaddamir ra'si, daripada bahagian depan kepala, ila muakhirih, dan ditarik sampai ke belakang. Bagaimana? Kejap lagi kita baca. Hadis 35, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid
Sama juga ini Abdullah bin Zaid, bukan yang muazzin yang mimpi tentang azan, bukan, sahabat yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, telah menyapu ra'sahu, kepala baginda, biyadaihi, dengan kedua tangan. Maka dalam hadis ini sunnah kalau nak sapu air kepada kepala dengan kedua tangan, dua tangan. Bagaimana? Fa aqbala, maka Nabi tarik daripada depan ke belakang, wa adbara, dan daripada belakang ke depan. Bada'a, dimulakan, bi muqaddami ra'sih, daripada depan kepala, thumma, kemudian zahaba bihima, Nabi menarik kedua-dua tangan tersebut ila qafahu, sampai ke tengkuk. Maka bagaimana? Maka kalau kita lihat kepada hadis ini, kata para ulama, Nabi SAW bila nak menyapu air kepada kepala, walaupun dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 3 helai, sekurang-kurangnya 3 helai, tapi bagaimanakah yang sempurna berdasarkan hadis ini? Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3 jari ataupun 4 jari. Sebab kalau 3 jari, nanti 2 jari ini digunakan untuk telinga. Kalaulah pada waktu itu mengikut dalil ataupun hadis yang mengatakan air yang sama untuk telinga daripada air kepala. Okey, maka pada waktu itu ditarik daripada depan ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Kemudian kita lihat hadis, thumma raddahuma, kemudian Nabi mengembalikan kedua tangan baginda hatta raja'a ilal makan, sehingga pulang kembali ke tempat yang daripadanya Nabi bermula. Maka kalau masah yang Nabi SAW buat dalam hadis ini, daripada depan sampai ke tengkuk, sampai ke belakang, dan daripada belakang tarik balik ke depan, maka itu adalah yang sunnah yang kita belajar daripada hadis ini. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam hadis ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada Miqdam bin Ma'di Karib, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun yang kita belajar, pengajaran yang pertama, Nabi menggunakan kedua tangan. Pengajaran yang kedua, Nabi memula daripada bahagian hadapan. Pengajaran yang ketiga, Nabi tarik daripada depan ke belakang dan daripada belakang ke depan semula. Itulah cara menyapu air pada kepala yang Imam Tirmizi bawakan riwayat di sini. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi selepas berkongsikan kepada kita hadis ini, kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang kita baru baca tadi, asahhu syai'in, adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini dan paling baik sanadnya, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway, bahawa afdal dalam menyapu air pada kepala adalah dengan kedua-dua tangan, dan pada waktu itu keseluruhan kepala. Keseluruhan kepala. Okey. Bab majaa, tadi kita dah dengar caranya adalah daripada permulaan depan kepala sampai ke belakang. Bab yang ke-25 yang kita nak belajar adalah Imam Tirmizi nak kongsikan, ada juga riwayat yang mengatakan bermula daripada arah belakang, daripada arah belakang kepala. Bermula daripada arah belakang kepala. Dan itu pun menjadi pandangan sebahagian daripada para ulama. Namun akan diberikan jawapan terhadap sabdaan Nabi SAW tersebut. Sahabat-sahabat sambil dengar hadis, perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan pada waktu itu beroleh manfaat daripada selawat. Babu, kata Imam Tirmizi, bab yang ke-25, bab pada hadis-hadis dan riwayat yang menerangkan annahu yabda'u bi mu'akhkharir ra'si, bahawa menyapu air pada kepala bermula daripada belakang kepala, bermula daripada hujung rambut. Ini riwayat dia. Maka apakah riwayat dia? Kita lihat riwayat 36. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwidh. Rubai' binti Muawwidh adalah antara sahabat yang ada sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Dia pun turut sama berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha. Rubai' binti Muawwidh bin Afra, termasuk daripada sahabat-sahabat yang ada semasa perjanjian kepada Nabi di bawah pokok Bai'atul Ridwan.
Maka beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, telah menyapu air bi ra'sihi, kepada kepala baginda, marratain, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 2 kali. Maka para ulama berbeza pendapat kenapa Nabi SAW buat hanya 2 kali. Maka ada yang berpandangan Nabi SAW nak tunjukkan kepada libayanil jawaz tentang boleh kalau sekadar nak sapu 2 kali. Libayanil jawaz. Maka pada waktu itu ada yang berpandangan begitu. Ada juga pada waktu itu yang memberi jawapan pada waktu itu dengan jawapan-jawapan yang lain. Ada yang mengatakan ianya adalah tawahum, salah faham daripada perawi, dan juga beberapa pandangan yang lain. Okey, kita lihat di sini. Lihat kepada mana tadi? Syayakha. Lihat kepada Syayakha. Apakah takwil yang para ulama buat berkenaan tentang Nabi sallallahu riwayat ini yang menunjukkan Nabi mula menyapu air daripada arah belakang? Jumpa tak Syayakha? Okey. Ma sabata bi riwayatin kathirah, kebanyakan riwayat yang sabit menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan menyapu kepala minal ibtida' minal muqaddam, daripada arah depan hingga ke belakang. Dan itulah mazhab majoriti para ulama, Imam Abu Hanifah dan juga kebanyakan para ulama yang lain. Sementara hadis yang kita baca, Nabi mula menyapu air daripada belakang. Apa pada waktu itu jawapan dia? Fahadzal hadis imma an yuhmala ala annahu irtakaba khilafal 'adah al-qadimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu adalah pada waktu itu gambaran daripada perbezaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ketika mana pada waktu dahulu, pada waktu awal-awal Islam. Yang kedua jawapannya libayanil jawaz. Nabi nak tunjukkan, yang mana Nabi jarang buat, tapi Nabi nak tunjukkan sebenarnya boleh nak sapu air daripada belakang, mulakan boleh. Dan jawapan yang ketiga, pada waktu itu irtakaba li'uzrin, Nabi buat kerana ada sesuatu keuzuran, mungkin ada luka ataupun apa-apa pada bahagian depan kepala baginda. Itu jawapan ketiga. Jawapan yang keempat, bahawa perkataan yang kita nampak dalam hadis tadi, apa perkataan dia? Bada'a bi mu'akhar. Jumpa tak? Bada'a bi mu'akhar. Maka ba yang ada pada riwayat tersebut, kata para ulama, bukan memberi makna dengan. Ba tersebut memberi makna ila, hingga. Maka bada'a bi mu'akhar memberi maksud bada'a ila mu'akhar. Nabi SAW mula menyapu air pada kepala hingga hujung kepala. Lalu mula daripada mana? Oh, semua orang tahu. Mula daripada awal. Maka sebab itu tak dikongsikan oleh perawi. Maka bada'a bi mu'akhar sebenarnya memberi maksud ba bermakna ila, dan dalam penggunaan bahasa Arab pun banyak. Ba memberi makna ila, maka terjemahan dia akan jadi bada'a bi mu'akhar, ai bada'a ila mu'akhar. Nabi mula menyapukan air pada kepala hingga pada hujung kepala, dalam kurungan Nabi mulakan daripada awal kepala. Maka ini antara pandangan-pandangan yang diberikan. Adakah jelas? Okey. Kata Imam Tirmizi, okey. Bada'a bi mu'akhari ra'sih, thumma bi muqaddamih wa bi udhunaihi. Dan Nabi SAW menyapu melakukan masah pada telinga baginda, kiltaihima, kedua-duanya, zuhurihima, yang zahir, wa butunihima, dan juga yang tersembunyi. Yang zahir, kata para ulama, adalah bahagian yang boleh dinampak ni. Yang tersembunyi adalah bahagian belakang yang tak nampak. Maka Nabi menyapukan air pada bahagian kesemua telinga. Kalau bahagian yang orang nampak ni, itu dipanggil zahir. Bahagian belakang yang tersembunyi ini dipanggil batin, sebab orang tak nampak.
Maka Nabi menyapukan air ketika mana wuduk pada setiap sudut telinga yang dalam maupun juga yang luar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan, dan hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis yang paling sahih dan yang paling terbaik sanad. Dan sebahagian daripada para ulama pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengamalkan hadis ini, antaranya adalah Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah berpandangan sunnah untuk menyapu air pada kepala daripada arah belakang, kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-26 menceritakan bahawa menyapu air cukup sekali. Anna masar ra'si marrah. Yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Kita break sekejap, kita sambung balik pada jam 10.30. 10.30. Kita sambung balik pada jam 10.30. Kita lihat sekejap daripada jam 10.30. Kita sambung nanti pada jam 10.30 insya-Allah. Okay, jumpa balik insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik.